Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-puan yang menonton seminar kita di FB atau di YouTube Live pada malam ini. Seminar pada malam ini adalah anjuran PG G100 Network di bawah Tuan Mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Tuan-puan boleh share, like, tag rakan dealer, prospek dan juga customer tuan-puan. Jangan tuan-puan hanya datang seorang diri, ajak juga customer dan kenalan tuan-puan supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada ilmu emas yang bakal kita sampaikan malam ini. Bagi tuan-puan yang sudah masuk, boleh klik butang register yang akan dipaparkan di ruang chat sebentar lagi. Register untuk lucky draw. Jadi mungkin tuan-puan yang bertuah yang bakal memenangi hadiah pada malam ini. Tuan-puan boleh selfie, share di semua media sosial tuan-puan sebagai tanda tuan-puan adalah penyimpan emas yang sedang menuntut ilmu emas. Setiap Rabu malam jam 9, PG G100 Network menyediakan seminar kepada sesiapa saja yang ingin belajar tentang emas secara percuma. Sebab bukan emas yang buatkan kita kaya, tapi ilmu tentang emas tersebut. Tanpa ilmu, kita mungkin tak dapat merasa keuntungan dan manfaat daripada simpanan emas kita. Hari ini, kita sediakan ruang forum dan tuan-puan diminta fokus kepada ilmu yang bakal disampaikan oleh panelis kita pada malam ini. Pada malam ini, macam setiap minggu, kita bawa panelis yang sangat istimewa. Kita akan bermula sebentar lagi tepat jam 9 malam. Jadi tuan-puan boleh panggil tuan-puan punya kenalan, tuan punya dealer dan semua tuan-puan punya customer untuk join ilmu pada malam ini. Jadi semua insyaAllah akan dapat banyak manfaat daripada perkongsian daripada panelis kita pada malam ini. Okey, lucky draw punya pendaftaran sudah dibuka. Jadi tuan-puan boleh terus daftar. Jangan lupa daftar supaya nanti tuan-puan berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah. 3 orang bakal memenangi cabutan bertuah malam ini. Dan malam ini kita bawakan tajuk yang sangat istimewa dan panelis yang sangat-sangat berilmu dan penuh pengalaman yang bakal berkongsikan ilmu pada tuan-puan. Jadi tuan-puan jangan lupa terus lagi share, tag, like rakan tuan-puan supaya mereka terus dapat manfaat yang kita sampaikan pada malam ini. Jadi tuan-puan pastikan juga ada nota sebab supaya kita boleh tulis apa yang ilmu yang disampaikan malam ini. Sebab kata Tuan Mentor, ilmu ini sangat liar, jadi kita kena ikat dengan menulis dan catat. Tulisan yang comot jauh lebih baik daripada ingatan yang tajam. Sedikit flow untuk malam ini, kita akan bermula start pada pukul 9 dan daripada perkongsian panel kita hebat, kita ada sesi PG Mall dan akhir sekali kita ada sesi promosi dan lucky draw daripada branch Public Gold. Jadi tuan-puan harap boleh fokus sehingga ke penghujung seminar kita pada malam ini. Mencari timba siaran dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Tepat jam 9 malam, jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya Ahmad Fahmi Adnan atau Fahmi Adnan, merupakan seorang perancang harta pusaka Islam dari Puchong Selangor dan seorang PGBO aktif sejak tahun 2021. Forum kita pada malam ini, kita bawakan khas panelis yang mempunyai simpanan yang kukuh dan pendapatan yang stabil melalui simpanan dan juga bisnes emas. Tajuk forum malam ini ialah berapa jumlah simpanan emas yang patut kita ada. Jadi malam ini panelis kita akan berkongsi pengalaman dan ilmu mereka berkenaan dengan tajuk kita. Jadi panelis kita yang pertama pada malam ini, beliau bernama Muhammad Aminullah bin Muhammad Zuki, PG Code PG001-79245, berasal dari Rantau Panjang Kelantan. Status beliau sebagai seorang master dealer. Beliau bertugas sebagai seorang guru dan bermula sebagai seorang PGBO pada tahun 2017 dan berusia 27 tahun, sangat muda. Dan direct frontline beliau seramai 457 orang, empire beliau seramai 1190 orang. Jadi beliau bertugas seorang komiti di G100 sebagai seorang GTEC dan pencapaian tertinggi beliau setakat ini adalah sebagai seorang master dealer. Apa khabar Ustaz Amirullah? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar suara saya. Jadi kita nak jemput panelis kita yang kedua.
Penulis kita kedua, nama beliau ialah Puan Rabitah binti Yusof. PG kod beliau ialah PG000066179. Berasal daripada Kuala Lumpur. Beliau berstatus sebagai seorang master dealer dan pekerjaan beliau ialah seorang house manager dan juga full time PGBO. Bermula sebagai PGBO pada Ogos 21 dan berusia 40-an, masih muda. Direct client ialah rahsia katanya. Dan employer beliau sampai 650 orang. Beliau bertugas dalam komiti MC dalam G100 dan pencapaian tertinggi beliau setakat ini ialah sebagai seorang master dealer, C-Trip Jakarta dan Bandung dan juga sebagai seorang superstar producer. So apa khabar Puan Rabitah? Alhamdulillah sihat. Suara saya jelas Tuan Moderator. Alright, Alhamdulillah. Jadi kita punya para peserta kita tak sabarlah nak mendengar perkongsian ilmu daripada Ustaz Aminullah dan juga Puan Rabitah. Sudah bersedia ke? Sudah. InsyaAllah. Okey. Tanpa buang masa, kita teruskan huraian persoalan kita untuk round pertama pada malam ini. So soalan pertama ni saya nak tujukan kepada Ustaz Aminullah dulu. Jadi Ustaz, persoalan yang sering diutarakan oleh penyimpan emas, berapa jumlah simpanan emas yang patut kita ada? Bolehkah Tuan Aminullah ceritakan sedikit bagaimana Tuan boleh bermula dengan simpanan emas dan mungkin Tuan boleh kongsikan sekali pengalaman Tuan sendiri memanfaatkan emas dalam pengurusan kewangan peribadi. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Fahmi Adnan yang menjadi sebagai moderator kita pada malam ini. Jadi Alhamdulillah berkaitan dengan tajuk yang telah diutarakan oleh moderator kita tadi, iaitu berapa jumlah simpanan emas yang patut kita ada. Jadi Alhamdulillah tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya ingin membawa kepada tiga pandangan berapa banyak simpanan yang patut kita ada. Tuan-puan, dalam buku yang ditulis oleh mentor iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, tuan-puan boleh rujuk pada muka surat 118. Tuan-puan boleh rujuk muka surat 118. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sarankan untuk kita menyimpan sekurang-kurangnya 9 bulan pendapatan di dalam bentuk emas. 9 bulan pendapatan di dalam bentuk emas. Jadi berapa simpanan yang sebenarnya yang kita perlu ada ialah setahun pendapatan. Daripada setahun pendapatan, 3 bulan pendapatan tu kita simpan di dalam bentuk cash. Cash ni dalam ASB ataupun tabung haji ataupun dalam akaun bank biasa. Tapi kalau kita nak lebih menguntungkan, nak dapat dividen setahunan, baik kita simpan dalam ASB ataupun tabung haji. Ini adalah sebagai dana kecemasan ataupun sebagai dana rizab. Jadi tuan-puan, kenapa penting untuk kita ada dana rizab ni? Kita nak ada 3 bulan pendapatan, 3 bulan simpanan dalam bentuk cash, supaya apa berlaku kepada kewangan kita, kita tidak cepat untuk menjual emas-emas fizikal kita. Kadang-kadang kita ni terlalu tukar banyak sangat duit kepada emas, tu pun tak bagus juga. Jadi 3 bulan pendapatan simpan dalam bentuk cash, apa-apa yang berlaku kepada kita, kita boleh gunakan duit tersebut untuk menyelesaikan masalah kita. Lebih daripada 3 bulan pendapatan, Tuan Zulkifli Syafi'i sarankan untuk kita simpan di dalam bentuk emas fizikal, tuan-puan. Jadi kita kira sendirilah. Kalau gaji kita RM3,000, RM9,000 mesti simpan dalam bentuk emas. RM9,000 mesti disimpan dalam bentuk cash, dalam ASB ataupun tabung haji. Jadi 9 bulan pendapatan yang lain, 9 darat dengan 3 lebih kurang 27,000, yang ni nilai 27,000 ni kita simpan di dalam bentuk emas. Emas fizikal, tuan-puan, bukan emas digital. Jadi itu adalah pandangan yang diberi oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i di dalam buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi pandangan yang kedua, tuan-puan, kita boleh menyimpan emas bergantung kepada matlamat keuangan kita. Ada orang nak menyimpan emas ni adalah sebagai dana pendidikan anak-anak.
Jadi dia perlu fokus berapa yang dia perlu capai, berapa gram yang dia nak perlu simpan setiap bulan. Jadi ini adalah kita boleh target berdasarkan kepada matlamat keuangan yang kita nak capai. Ada orang simpan emas adalah sebagai modal perniagaan. Jadi sekarang dia dah ada perniagaan, ada satu cawangan. Jadi daripada hasil keuntungan yang kedai pertama tu, dia boleh buka kedai kedua dalam masa beberapa tahun dengan bermodalkan emas yang dia kumpul tersebut. Kalau kita simpan duit, tak lekat kan? Simpan terguna, simpan terguna, simpan terguna. Tapi apabila kita bekukan ke dalam bentuk emas fizikal, apabila kita nak buka cawangan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apabila kita ada simpanan emas, kita boleh cairkan emas-emas tersebut untuk dijadikan sebagai modal perniagaan. Ada juga orang simpan emas sebagai apa? Sebagai dana perkahwinan, tuan-tuan. Dana perkahwinan. Jadi dalam masa, ada orang set target dalam masa 3 tahun, saya nak berkahwin, ada orang set target 1.5 gram di sebelah lelaki, 1.5 gram di sebelah wanita. Nah, dalam masa 3 tahun, boleh kumpul lebih daripada 100 gram. Jadi kalau ada 100 gram ni, boleh kahwin tanpa ada apa-apa hutang. Jadi itu adalah target, itu adalah pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga yang ditulis oleh Tuan Zulkifli Syafi'i juga dalam buku Emas, tuan-tuan, kita perlu target yang sebenarnya yang paling besar sekali kita perlu target iaitu 1 kilogram satu keluarga. 1 kilogram satu keluarga. Jadi setiap keluarga mesti ada 1 kilogram emas. Kenapa, tuan-tuan, penting 1 kilogram emas? Seperti mana yang berlaku kepada Tuan Mentor sendiri, iaitu Tuan Mentor telah dipenjarakan selama 2 tahun. Telah dipenjarakan selama 2 tahun dan meninggalkan anak 8 orang dan juga isteri. Jadi alhamdulillah disebabkan adanya simpanan dalam bentuk emas fizikal, isteri Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dapat menguruskan anak, dapat menguruskan keperluan keluarga dengan baik disebabkan ada simpanan-simpanan emas dalam bentuk fizikal tersebut. Jadi tuan-tuan, itu adalah 3 pandangan, iaitu pertama sekali mesti simpan 9 bulan pendapatan di dalam bentuk emas. Yang kedua, kita boleh simpan mengikut matlamat yang kita nak. Apa matlamat yang kita nak, kita boleh ikut apa matlamat yang kita nak. Dan yang ketiga, fokus yang paling besar ialah kita simpan sebanyak 1 kilogram satu keluarga. Jadi berbalik kepada soalan, bila saya bermula menyimpan emas ni, saya mula menyimpan emas bermula tahun 2017 dan waktu tu saya masih belajar di Institut Pendidikan Guru. Jadi tuan-tuan, masa saya belajar tu, saya pergi praktikal ke satu sekolah di mana satu orang cikgu tu dia bercerita berkaitan dengan perkahwinan. Dia cakap dia kahwin, tapi perkahwinan yang dia buat tu dia buat loan, dia buat hutang. Jadi sekarang ni anak dia ada 3 orang. Ada yang berumur 3 tahun, darjah 3, ada yang darjah 2, ada yang masih 4 tahun. Dan dia cakap anak-anak dia tu masih lagi anak bank. Jadi saya pelik kenapa dia bagi tahu itu adalah anak bank. Sebab dia cakap dia nak kahwin dahulu, dia berkahwin menggunakan hutang dan hutang yang personal loan yang dia buat untuk berkahwin tu masih belum selesai lagi. Jadi saya terfikir nak kahwin ni bukannya perkara yang senang. Kalau tak rancang elok-elok, maka berpotensi untuk kita pun berhutang juga. Jadi pada waktu tersebut abang saya dah mula menyimpan emas bersama dengan Public Gold. Jadi saya ambil peluang untuk menjadi ahli Public Gold dan pada waktu saya belajar tersebut saya dah target saya nak simpan emas supaya tidak berhutang apabila berkahwin. Jadi alhamdulillah waktu belajar saya dah menyimpan beberapa dinar dan selepas saya bekerja saya simpan lebih daripada 50% daripada pendapatan saya ke dalam bentuk emas. 15% pendapatan saya tukar ke dalam bentuk emas. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya kahwin tahun lepas. Baru je kahwin tahun lepas. Alhamdulillah saya berkahwin tanpa ada apa-apa hutang. 1 sen hutang pun saya tak buat dengan mak saya, dengan ayah saya, dengan adik-beradik saya, dengan rakan-rakan saya. Semua kos perkahwinan saya menggunakan emas yang saya kumpul tersebut. Jadi sebahagian saya jadikan sebagai mas kahwin, saya akad nikah, saya tak guna dalam bentuk duit. Saya akad nikah, saya terima nikahnya, nama isteri saya dengan mas kahwinnya sebanyak 7 dinar tunai. Jadi saya kahwin dengan 7 dinar tunai dan untuk kos majlis saya menggunakan dinar juga,
saya untuk goodies bag, untuk semua benda-benda yang lain tu, saya telah cairkan emas-emas yang saya simpan tu untuk memudahkan urusan perkahwinan saya. Dan saya beli kereta ayah saya. Saya beli kereta ayah saya bayar kereta ayah saya pun menggunakan emas juga. Tak sampai 1 tahun saya bayar kereta ayah saya tu menggunakan dinar, dan tak sampai setahun selesai tuan-puan. Jadi sekarang ni dari segi kereta saya tak ada hutang, dari segi motor pun saya tak ada hutang. Semua sekarang saya tak ada hutang kecuali hutang rumah saja. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan saya dapat beli sebuah rumah di sekitar Ampang ni. Jadi itu sahaja hutang saya. Jadi hutang-hutang yang lain tu saya tak ada. Personal loan tak ada, hutang kahwin tak ada, hutang kereta tak ada, dan hutang kredit pun tak ada. Jadi itulah manfaat emas yang bagaimana kita nak rancang berapa banyak kita nak simpan emas dan apa manfaat emas yang telah saya dapat. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Ustaz Aminullah. Jadi banyak perkongsian Ustaz share tadi. Tips yang paling penting, kita kena simpanan emas ni kena ada matlamat. Jadi macam contoh Ustaz, dia berkahwin gunakan simpanan emas dan tanpa buat loan sesin pun dengan bank. Jadi untuk lepas berkahwin pun beliau menggunakan emas untuk beli kereta dan set up rumah baru. Alhamdulillah. Jadi inilah antara contoh yang boleh kita share dan wawarkan kepada anak muda kita yang mungkin nak berkahwin dalam masa 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi sekarang kita beralih kepada panelis kita yang kedua. Jadi kita pun nak dengar Puan Rabitah. Okey. Okey, ini soalan kita. Kita pun nak dengar pengalaman daripada bagaimana Puan Rabitah boleh bermula dengan simpanan emas ni. Boleh ceritakan sikit. Sambil itu, bolehkah Puan Rabitah kongsikan juga bagaimana strategi yang betul bagi seorang penyimpan emas untuk berjaya mencapai matlamat kewangan mereka dengan simpanan emas. Jadi soalan dia 2 dalam 1. Silakan. Okay, insyaAllah. Terima kasih Tuan Moderator kita, Tuan Fahmi Adnan. Saya punya rakan tim. Okay. So tuan-puan, saya mulakan simpanan emas ketika sebenarnya saya kenal emas ni pada tahun 2010. Okay. Masa tu saya bekerja dan bos saya kenalkanlah tentang emas gold bar ni. Emas gold bar Dina ni. Ni Dina, ni gold bar. Okay, jadi saya mula kenal emas ni daripada bos saya. Okay, tapi masa tu saya tak ada ilmu. Dipendekkan cerita, saya jual emas-emas saya tu. Tahun 2010 beli, lepas tu saya jual. Okay, lepas tu sampailah pada tahun 2014 ketika saya bekerja, saya ni boros orangnya tuan-puan. Inilah kisahnya macam mana saya nak cerita tuan-puan, sebabnya bila saya ada duit je, saya ni jenis tangan tak boleh lekat dengan duit kan. Jadi saya fikir aku ni dapat bonus tapi nak simpan. Kalau simpan duit ni cepat habis ni. So saya kebetulan kawan office saya tu saya selalu nampak dekat FB dia share pasal emas public gold. So saya tanyalah dia macam mana nak beli apa semua. So dia pun belikan saya 1 dinar masa ketika itu. Okay. Seperti yang saya terbaca apa yang Tuan Mentor kita tulis baru ni, saya baru baca tadi. Kata Tuan Mentor dekat sini, kalau dulu beli 1 dinar 500, sekarang jual 1,300, sebenarnya tak kaya pun. Okay. Kalau dulu ada 1 dinar, sekarang ada 100 dinar, barulah namanya bertambah kaya. Okey, nak kaya fokus kumpul gram emas, lebih banyak bukan tunggu kenaikan harga. Okey, saya adalah orang tu. Okey tuan-tuan, sebabnya saya tak tahu pasal emas. Jadi kebetulan saya tak direzekikan lah. Upline saya pun dia tak aktif. Jadi dia tak share apa pentingnya kita simpan emas ni dan kelebihan dia simpan simpan emas berbanding duit. Okey, tapi saya yakin itu semua kehendak Allah lah kan. So lepas tu bila saya satu masa bila saya dah berhenti kerja, saya ada dinar dan saya ada beberapa barang kemas. Masa saya punya simpanan duit tu habis, masa dah tak kerja, tak ada source of income tapi saya ada simpanan. Jadi untuk settlekan saya punya overhead apa semua, kita pakai duit lah kan. Pakai duit, lepas tu duit ni saya nampak laju betul habis dia. Macam air terjun kan. Laju je duit tu habis. Tapi emas ni dia
last minute, dia backup kewangan. Maknanya emas ni last kali yang saya gunakan, saya jual dinar dan saya punya barang kemas lah. Kalau macam barang kemas, saya susah nak dapat dia punya harga tu tau, harga tu semua tau. Tapi dinar ni jelas sebab dekat dalam sistem kita nampak kita beli berapa ringgit. Kan berapa ratus. Okey. Masa saya beli tu, saya beli sekitar 600 lebih. Masa saya jual saya dapat 900. Saya macam terkejut. Saya kata, oh macam ni ke emas? So dekat bayangan, apa yang saya faham masa ketika itu, aku simpan duit, banyak tu je ada. Aku simpan emas seketul ni, gold bar lah, dinar lah. Aku boleh dapat lebih daripada sebelum keuntungan tu lebih. So saya untung 300 kan, dekat 300. Jadi bila saya pendekkan cerita, masa PKP tuan-puan kat situ saya dah nampak kelebihan emas. Okey, saya biar dulu, relax dulu. Masa tu tak ada modal lagi kan. Okey. Masa PKP, masa tu memang saya ni ada simpanan dekat ASB tabung haji untuk akaun saya, akaun suami dan anak-anak. Tapi bila PKP kita nak pergi ke bank, kita nak pergi nak pergi bank kena beratur, nak pergi keluarkan duit saja. Macam kan nak pergi keluarkan duit siapa, padahal nak keluarkan duit sendiri ni. Bukannya nak pergi buat loan kan. So apa yang terjadinya, saya cakap dengan suami saya, tak boleh jadi ni bang, kita ada duit tapi nak keluarkan duit pun susah. Lepas tu bila PKP dah settle, benda pertama saya beli emas. Tapi emas perhiasan. Okey, kat sini sebenarnya saya cerita tuan-puan sebabnya apa? Sebab saya nak tuan-puan semua jelas, bila kita nak buat decision kita kena pilih emas yang betul. Tu sebabnya saya tak ada ilmu lah. Tapi nak dijadikan cerita disebabkan saya tak suka nak pakai banyak-banyak jenis. Saya cakap dengan suami saya, stop lah beli barang kemas, saya tak nak dah, banyak mana pula nak pakai kan. So suami saya suruh contact kawan saya balik. Kat situlah saya mula membeli emas pelaburan. Masa tu saya beli dinar lah. Okey, saya beli emas pelaburan. Daripada emas pelaburan tu saya coincidentally jadi dealer. Okey, lepas dah jadi dealer, saya rajin datang kelas, attend talk show, pergi WGC, masuk WBM, saya rajin lah. Saya seorang yang rajin lah sebab saya punya upline tak aktif. Jadi saya kena bekerja sendirilah. Okay, daripada situ baru saya faham. Okey, emas pelaburan ni macam ni. Okey, dekat situlah permulaan yang saya betul-betul, orang kata apa, buat mengenali emas dengan betul. Lebih-lebih lagi saya baca buku Wang Emas Bertahan Ketiga Gawat. Okey, masa saya keluarkan ASB dengan tabung haji tu, saya hanya keluarkan 50%. Lepas saya baca buku ni, saya keluarkan 80%. Ataupun jangan tiru saya. Okey, saya memang buat ikut saya punya apa yang saya rasa. Tapi bila saya rujuk dengan tuan mentor kata betul lah apa yang saya buat tu. Okey, saya hanya pegang cash in hand saya pun sikit je. Sebab saya tak nak risikokan simpanan saya dengan inflasi. Okey, bila kita baca buku kita dah faham kan. Okey. Jadi saya tak naklah apa kata merisikokan. Kita dah tahu kan kelebihan emas, dia mengikat nilai duit kita tu. So inilah saya punya dana persaraan saya, dana kecemasan saya, dan dana haji. Tuan-puan kalau tuan-puan jangan buat dana kecemasan macam saya lah. Saya ni tak boleh pegang duit tuan-puan. Okay, kalau saya pegang duit, saya hari-hari saya cemas. Cemas, macam-macam cemas tuan-puan. Pergi apa nama tu? Pergi mall pun cemas, semua cemas. Sebab apa? Dah cemas dalam akaun ada duit. Okay. So jadi soalan yang kedua, apa yang bukan soalan kedua, soalan yang sambungannya tu, sambil-sambil tu boleh ke saya berkongsi macam strategi yang betul? Okay, yang ni saya nak share dengan tuan-puan. Kalau tuan-puan seorang yang suka main kutu, suka force saving, macam contoh main kutu, buat ASB loan, cumanya ASB loan tu sebenarnya tuan-puan kena elakkan sebab dia ada interest. Okay, tuan-puan boleh beralih kepada EPP. Untuk apa? Untuk kita pastikan grade emas kita bertambah. Macam saya share tadilah apa yang tuan mentor cakap kan. Kalau kita ada satu dinar sahaja belum tentu kaya, tapi penambahan gram itulah yang menunjukkan kita punya kekayaan tu makin bertambah. Okay, so apa yang saya buat, saya force diri saya dengan auto debit di gap. Okay, tuan-puan pun boleh buat simpanan di gap juga, tapi untuk memastikan gram emas tuan-puan bertambah, tuan-puan saya syorkan tuan-puan buat auto debit. Kan, terus pilih untuk 5 tahun. Sebabnya apa? Kalau tuan-puan nak terminate bila masa boleh terminate. Tapi
Tuan Puan buat je sampai 5 tahun supaya kita tak terlupa. Kadang-kadang macam saya hari tu saya tak perasan, rupanya saya punya auto debit yang pertama tu dah habis masa. Okay, lepas tu saya kata kenapalah saya punya gram emas tak bertambah. Dia kalau dah simpan emas tu Tuan Puan, dia mesti macam susah hati kalau gram emas tu tak bertambah. Okay, bila cek-cek balik barulah perasan auto debit saya tu saya tak perbaiki balik. So bukan tak perbaiki, tak betulkan balik date dia. So that's why kalau Tuan Puan decide nak buat auto debit, terus buat 5 tahun. Tak ada apa-apa pun fee yang dikenakan pun kalau Tuan Puan letak 5 tahun. Tak ada penolakan setiap tahun pun. Okay, itu saja daripada saya Tuan Puan. Saya pulangkan balik pentas ni kepada Tuan Moderator kita, Tuan Fahmi Adnan. Okey, terima kasih Puan Ravita. Jadi banyak pengalaman Puan Ravita. Jadi bagi tuan-puan yang mungkin tangan ni tak boleh pegang dengan cash, convert lah pada macam cepat, macam Puan Ravita. Dia untuk kecemasan pun dia convert pada emas. Sebab kalau ada duit kat tangan, dia gatal dia nak belanja. Jadi kita belajar pengalaman yang mahal daripada Puan Ravita. Jadi jadi banyak dah Puan Ravita share dengan kita. Beliau memang suka dinar dan pada asalnya beliau tunggu harga dinar naik. Tapi sebaliknya yang terbaik ialah kita perbanyakkan dinar kita supaya keuntungan kita lebih berlipat kali ganda di masa depan. Okey, jadi sekarang kita nak jemput kembali kepada Ustaz Aminullah. Ustaz, kita dah masuk round yang kedua. Ustaz ready Ustaz? Okey, ready. Okey, antara cabaran yang dihadapi oleh masyarakat masa kini, ramai yang tersilap langkah dalam menguruskan kewangan mereka hingga akhirnya terperangkap dengan pelbagai masalah kewangan. Menurut Ustaz, adakah tabiat menyimpan emas boleh memperbaiki gaya pengurusan kewangan seterusnya membantu meningkatkan jumlah simpanan? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Tuan Fahmi Adnan untuk ajukan soalan tersebut kepada saya. Jadi tuan-puan, kembali kepada soalan tadi, antara cabaran yang dihadapi oleh masyarakat masa kini ialah ramai yang tersilap langkah dalam menguruskan kewangan mereka sehingga akhirnya terperangkap dalam pelbagai masalah kewangan. Jadi tuan-puan, kebanyakan tuan-puan, umumnya tuan-puan, semua orang ada masalah kewangan. Semua orang ada masalah kewangan kecuali mereka-mereka yang berguru ataupun ada mentor ataupun mereka ni selalu membaca buku dan menimba ilmu. Kalau tak, dia akan menjadi orang kebanyakan tuan-puan. Jadi tuan-puan, sebab apa saya cakap macam tu tuan-puan, Bank Negara Malaysia ni dia telah buat satu kajian di mana dalam kajian tersebut 75% daripada rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun sebanyak RM1,000. RM1,000 pun tidak ada simpanan tuan-puan. Maksudnya kalau kita jumpa 100 orang secara rawak, 75 orang tidak ada simpanan lebih daripada RM1,000. Jadi 25 orang daripada 100 itu sahaja yang ada simpanan lebih daripada RM1,000. Jadi tuan-puan, apa yang saya tengok lagi, itu satu pertama tidak ada simpanan. Masalah kedua ialah banyaknya hutang. Sebab apa Tuan Mentor selalu bagi tahu masalah kewangan ni dua saja. Pertama, tidak ada simpanan. Yang kedua, banyaknya hutang ataupun tidak pandai uruskan hutang. Banyaknya hutang negatif. Tuan-puan, rakan saya sendiri lepas habis daripada belajar tuan-puan. Dia dah ada kereta yang boleh digunakan dengan cukup baik dah. Tapi dia beli kereta baru lagi. Dan saya tanya dia, kenapa beli kereta baru sedangkan kereta yang lama masih ada lagi? Masih boleh digunakan lagi, berjalan jauh pun boleh, berjalan dekat pun boleh. Kenapa beli kereta baru lagi? Dia cakap, kat kampung ni saya ni orang yang susah. Keluarga saya keluarga yang susah. Jadi saya beli kereta ni untuk tunjuk kepada jiran-jiran, untuk tunjuk kepada rakan-rakan ayah bahawasanya kami, keluarga kami pun mampu untuk beli kereta yang baru. Jadi dia beli kereta tu bukan untuk keperluan dia pun, tetapi untuk menunjuk-nunjuk. Untuk menunjuk-nunjuk kepada orang kampung, untuk berbangga-bangga kepada jiran-jiran. Jadi last kali tuan-puan, gaji, anda kata gaji 3,000, yang dia terima lebih kurang 1,000 lebih je. Bukan dia buat loan untuk kereta sahaja tuan-puan. Dia buat juga personal loan. Dan duit personal loan tu dia buat apa tuan-puan? Dia beli motor besar.
motor sport tu yang harga 30,000 lebih ke 40,000 lebih. Beli motor tersebut, guna tak sampai setahun pun dah sekali jual juga. Nah, saja nak tunjuk kepada orang ataupun nak merasa. Sedangkan perkara tersebut perkara hutang. Jadi tuan-puan, satu pepatah daripada orang pakar kewangan di luar negara, ramai orang membeli perkara yang dia tidak perlu untuk menunjuk kepada orang yang dia tidak suka menggunakan duit yang dia tidak ada. Faham tak? Dia ramai yang beli benda yang dia tidak perlu untuk tunjuk kepada orang yang dia tidak suka menggunakan duit yang dia tidak ada. Jadi dia beli tu bukan betul-betul keperluan dia pun. Beli tu sekadar nak tunjuk kepada orang lain. Buat personal loan, beli motor baru, beli laptop baru, beli telefon baru. Padahal benda-benda yang lain dah ada. Kereta dah ada, beli kereta yang baru. Sampai bertimbun-timbun hutang. Nak kahwin pun berhutang lagi. Jadi banyak sangat hutang. Pertama hutang personal loan, lepas tu hutang kahwin, yang ketiga hutang kereta ataupun motor, yang keempat hutang apa dia? Hutang kad kredit. Banyak hutang, last sekali tak boleh pergi mana tuan-tuan. Last sekali cekik, sampai bank tak bagi buat hutang, baru dia stop buat hutang. Contoh gaji 3,000, buat hutang saja 2,000 lebih. Sampai melebihi, sampai DSR tak bagi, baru dia berhenti berhutang. Bank dah tak bagi hutang, dah tak berhutang lah. Jadi macam mana tuan-puan, sampai ketua pun akan berada dalam masalah yang sama. Jadi tuan-puan, kalau kita tak ubah tabiat ataupun tak belajar, maka kita akan dibelenggu dengan masalah yang sama sampai ketua, sampai ke pencen. Saya ada jumpa dah nak pencen lah tuan-puan, dia kata saya tak boleh menyimpan lah, hutang saya banyak lah, itu ini, banyak sangat hutang, banyak sangat komitmen. Padahal gaji berbelas-belas ribu tuan-puan. Gaji belas-belas ribu pun tak boleh menyimpan juga. Sebab apa? Sebab ada masalah kewangan. Jadi tuan-puan, macam mana jalan penyelesaian dia? Pertama sekali, bagi mereka-mereka yang banyak sangat hutang, pertama sekali dalam waktu yang sama perlu cek perbelanjaan. Cek perbelanjaan, mana yang perlu dikurangkan, dan dalam waktu yang sama perlu tambahkan pendapatan. Perlu tambahkan pendapatan, dan duit yang kita dapat lebihan tersebut, duit tersebutlah kita guna untuk buat simpanan. Simpanan ni bukan soal gaji besar ataupun gaji kecil. Ada orang yang gaji kecil, simpanan dia lagi banyak. Ada orang gaji besar, simpanan pun tidak ada. Jadi simpanan ni berkaitan dengan tabiat. Sebab tu Tuan Zulkifli Syafi'i bagi tahu apa? Waktu gaji kecil, usahalah untuk menyimpan. InsyaAllah pada waktu gaji besar pun kita akan dapat konsisten menyimpan. Sebab apa? Menyimpan ni adalah soal tabiat. Tuan Zulkifli Syafi'i dia bagi tahu apa? Dia pada awal-awal dahulu menyimpan RM20 sahaja setiap bulan. Simpan RM20 sahaja setiap bulan, dan apabila gaji naik, dia tambah lagi simpanan dia. Gaji naik, tambah lagi simpanan. Gaji naik, tambah lagi simpanan. Konsisten menyimpan walaupun dengan gaji yang kecil. InsyaAllah waktu kita gaji besar, kita pun akan ada simpanan juga. Jadi tuan-puan, nak selesaikan dua masalah tadi. Pertama, tidak ada simpanan. Yang kedua, banyaknya berhutang. Tuan-puan perlu belajar daripada guru-guru kewangan. Paling mudah sekali, tuan-puan baca buku yang ditulis oleh mentor saya. Buku Emas Bertahan Ketika Gawat untuk selesaikan masalah tidak ada simpanan. Yang kedua, tuan-puan baca buku Misi Bebas Hutang untuk menguruskan hutang tuan-puan. Jadi insya-Allah dalam waktu yang sama, tuan-puan baca buku Emas Bertahan Ketika Gawat dan Misi Bebas Hutang, tuan-puan join untuk jadi dealer public gold. Jadi dealer public gold tuan-puan untuk kita tambahkan pendapatan. Sebab apa tuan-puan? Apabila kita jadi dealer public gold, kita boleh berinteraksi, boleh belajar secara direct dengan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Sebab apa Tuan Zulkifli Syafi'i ni? Dia akan ajar kita, ada seminar-seminar secara tertutup, ada seminar-seminar secara fizikal, secara online, macam mana nak membina 1 juta pertama. Bebas hutang, dalam waktu bebas hutang, dahlah kita bebas hutang, kita dapat membina 1 juta pertama, dan last kali kita dapat capai financial freedom, iaitu duit daripada passive income lebih banyak daripada perbelanjaan yang kita gunakan pada setiap bulan. Jadi tuan-puan nak dapat kehidupan yang macam tu, boleh berguru, boleh belajar dengan mentor kami iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya. Saya serah kembali kepada Tuan Moderator.
Okey, terima kasih Ustaz Amirullah. Jadi antara summary yang saya boleh katakan daripada perkongsian Ustaz tadi, banyak masalah yang masalah kewangan berlaku dalam masyarakat kita ialah tiada simpanan dan juga tidak pandai menguruskan hutang. Jadi ia menjerumus kepada masalah yang lebih besar di masa depan. Jadi dan juga kita terikut-ikut dengan gaya hidup, bukan keperluan kita. Jadi kita ikut apa orang kata, bukan keperluan kita, akhirnya menjerat diri kita dan keluarga. Jadi tuan-tuan, setakat ni kita sudah ada seramai sekitar 432 orang peserta. So berkata tuan-tuan, jemput lagi kenalan tuan-puan, customer tuan-puan, dealer tuan-puan supaya kita nak cecahkan kepada hampir 1,000 orang yang join kepada ini ya. Jadi okey, sekarang sambil-sambil tuan-puan jemput lagi kenalan tuan-puan dalam program kita. Apa kata kita jemput kembali kita punya panelis nombor 2 iaitu Puan Rabita. Okey Puan, soalannya begini-begini. Okey Puan Rabita, adakah terdapat cara untuk penyimpan emas di bawah rangkaian G100 Network untuk menyimpan emas dalam masa yang sama menjana pendapatan daripada platform yang disediakan oleh Publico? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Fahmi. Okey. Cara dia macam saya terangkan tadi tuan-puan, macam saya terangkan tadi masa di soalan yang sebelum ni. Okey, tuan-puan boleh pilih sama ada tuan-puan nak buat simpanan secara simpanan di gap sikit-sikit ataupun tuan-puan boleh beli secara outright purchase. Okey. Macam saya lah kepada tuan-puan yang mana macam contoh tak ada, kata apa, setengah orang dia ada bajet yang besar. Kalau dia ada bajet yang besar, dia terus boleh beli item apa yang dia pilih, yang dia boleh pilih lah mengikut bajet dia. Tetapi kalau untuk yang berbajet kecil ataupun memang dia nak simpan sikit-sikit sebagai pengganti di saving account, tuan-puan boleh consider gap lah. Okay, gap tu gold accumulation program yang tuan-puan boleh simpan secara sedikit-sedikit, yang macam saya bagi tahu tadi, kita boleh buat secara auto debit. Okay. Bila kita buat secara auto debit, kita telah memastikan simpanan kita ni konsisten setiap bulan bertambah. Walaupun sebenarnya accounting gap tu tidak perlukan komitmen bulanan. Okay, tetapi sebenarnya lebih tuan-puan konsisten, lebih banyaklah tuan-puan punya gram emas tu bertambah. Macam mentor kita cakap tadi. Okay, kekayaan seseorang itu bukan bergantung kepada berapa banyak duit, berapa RM per gram untuk tuan-puan punya emas hanya 1 dinar tu, tetapi pertambahan gram emas yang paling kita kena fokuskan. Okey, macam contoh bila harga emas tengah naik, okey, tuan-puan janganlah pergi stop pula menabung. Sebab tu saya syorkan tuan-puan buat auto debit. Bila auto debit, kita dah tak hirau dah harga naik ke harga rendah. Kita ni bukan pelabur tuan-tuan. Kita bukan pelabur yang nak tengok harga emas naik, harga emas turun, naik kita nak jual, turun kita nak tambah. Tidak tuan-tuan. Tetapi kelebihan dia tuan-tuan, bila tuan-tuan buat auto debit, okey, macam yang saya selalu buat lah. Saya buat auto debit, memang dah ada auto debit. Tapi bila harga emas turun, apa yang saya buat ialah saya akan pastikan saya tambah. Bila saya ada duit kalau saya ada duit dekat poket tu berlebih kan, okay, saya akan top up lagi. Instead of saya buat auto debit, saya top up lagi. Okay, pernah satu masa tu harga emas turun. Okay, setiap kali turun tu saya menabung. Kebetulan saya memang ada duit lebihan, jadi saya menabung. Rasanya dalam bulan tu 4 kali saya punya duit saya tukarkan kepada emas. Itulah kegembiraan kepada orang yang menyimpan emas. Sangat-sangat magic ya tuan-puan. Dulu saya simpan duit, saya tak boleh pun buat macam tu tuan-puan. Bila simpan duit, dia lebih kepada apa? Nampak barang dia nak beli. Nampak barang dia tak nak beli, okay? Tuan-puan tengok macam contoh macam sekarang ni saya pegang 14 gram kat dah. 10 dinar ni bersekitar 14,000 lebih kurang 14,000. 14,000 ni ada dekat tangan saya relax kan? Saya tak ada pun rasa macam nak pergi jual ke untuk memenuhi kehendak hati saya ni kan. Nak beli handbag ke, nak beli apa-apalah. Tetapi cubalah kalau 14,000 tu dalam tangan saya. 14,000 dalam bentuk duit dalam tangan saya. Saya rasa dia dah bertukar kepada macam-macam bentuk dah.
Mungkin salah satu tu saya tukar pada langsir, saya tukar kepada kapet, dia jadi macam tu ya tuan-puan. Saya akan lebih kepada situlah. Walaupun saya ni bukanlah rajin sangat pun nak berhias-hias rumah. Tapi biasalah ada duit kat tangan, memang tangan tu panas kan. Jadi syukur alhamdulillah saya jumpa ubat yang betul untuk mengubati kebocoran saya tu. Okey, kalau tuan-puan nak tanya secara saya kat Public Gold ni, apa cara terbaik adalah gap. Okay, ini yang saya syorkan. Okay, tuan-puan tak perlu nak susah hati, pening, nak sediakan duit. Macam contoh tuan-puan buat SB loan kan. SB loan tu loan tuan-puan. So tuan-puan beralih kepada gap, beralih kepada simpanan emas yang lebih menguntungkan. Okay. So satu lagi kan saya nak share dengan tuan-puan, tadi soalan terakhir, soalan daripada Tuan Fahmi, macam mana mana tadi soalan dia? Okay. Macam mana kita boleh membantu tingkatkan jumlah simpanan ni? Ini soalan saya ke? Bukan. Ini soalan Tuan Amirul. Okey, macam mana nak menjana pendapatan daripada platform yang disediakan oleh Public Gold? Okey, macam apa yang saya buat sekarang? Saya adalah dealer Public Gold. Di samping saya menabung, saya ni bergelar dealer. Saya ni Public Gold business owner. Di samping saya menabung, saya buat bisnes. Saya buat bisnes emas ni. Sebab apa? Bila saya jadi dealer, saya hadir training, okey. Bila hadir training, saya faham apa yang saya buat, saya passion dengan kerja saya. So, saya sampaikan ilmu yang saya ada tu kepada lebih ramai orang. Tuan Mentor selalu cakap tak perlu tunggu perfect, okey. Sampaikan je apa sahaja yang kita tahu. Okey, tak perlu tunggu nak compile banyak-banyak jadi buku baru kita nak cerita kat orang kan. Lambat. So, sekarang ni tuan-puan apa yang kita kena buat adalah kalau tuan-puan especially yang bekerja, okey, jangan sentiasa gembira dengan kerja tuan-puan tu. Okey, jangan, sebabnya selagi majikan kita suka, okey, tetapi tetap juga tuan-puan kena sediakan payung sebelum hujan. Okey, Tuan Mentor saya selalu bagi tahu apa? Sediakan perniagaan sebelum kita memerlukan perniagaan tersebut. At least kalau tuan-puan diuji dengan kehilangan pekerjaan disebabkan faktor kesihatan ataupun disebabkan oleh recession juga dah. Retrenchment ke kan. Okey, tuan-puan dah relax. Tuan-puan relax je sebab apa? Boleh senyum dengan gembira. Ini masa aku tunggu-tunggu. Dia macam tu kan. So boleh berhenti dengan gembira, dengan tenang. Dan kalau suri rumah pula, di samping duduk rumah, jaga anak, uruskan rumah, uruskan itu, uruskan ini, kita boleh jana pendapatan tuan-puan. Okey, saya sangat happy kalau sebelum ni saya berniaga F&B, memerlukan tenaga saya untuk memasak, bangun pukul 3-4 pagi untuk sediakan macam-macam untuk masak. Tetapi dengan Public Gold ni, saya tak adalah rehat, tetapi saya tak adalah sampai nak kena angkat barang dah apa itu semua. Saya hanya perlukan usaha saya yang keras untuk bahagian marketing. Okay. So benda tu semua dalam G100 kita akan ajar tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan memang yang berminat untuk join sebagai dealer, saya amat mengalu-alukan, tetapi tuan-puan kena pastikan sebelum nak jadi dealer, tuan-puan mesti kena pastikan tuan-puan jadi dealer-dealer yang bertanggungjawab lah, yang amanah dengan penyimpan emas tuan-puan. First kali tuan-puan mesti kena hadir training. Okey, lepas ni tuan-puan akan kita GTech akan share berapa promosi-promosi yang ada. So saya rasa jawapan saya sampai takat ini saja. Saya serahkan pentas ni semula kepada Tuan Fahmi. Okey, terima kasih Puan Rabitah. Banyak yang kita dapat belajar daripada pengalaman Puan Rabitah, di mana beliau asalnya mula-mula tukar ketagihan daripada berbelanja kepada ketagihan menyimpan emas. Dan begitu juga beliau menjana pendapatan daripada rumah saja. Jadi bisnes emas ni boleh dibuat oleh sesiapa saja, termasuklah si rumah, sebab kita tak perlu keluar untuk uruskan stok dan sebagainya. Semua diuruskan oleh Public Gold. Kita hanya timba ilmu, simpan emas, share ilmu saja kepada lebih ramai orang supaya mereka dapat menyimpan dan juga memperbaiki kewangan keluarga masing-masing. Jadi alhamdulillah kita dah selesai perkongsian daripada dua panelis kita yang sangat-sangat memberi daripada hati ilmu yang mereka dah amalkan. Jadi GTech, kita ada selingan video, silakan.
Okey, kita dah lihat tadi selingan video gambar emas yang sangat cantik jadi itu emas fizikal yang bakal tuan-puan dapat daripada Gap ataupun direct beli daripada outright purchase ataupun EPP. Jadi ada Q&A Q&A kita ada masa 5 minit. Jadi producer kita ada beberapa soalan malam ni. Kita ada, saya nampak ni ada 5 soalan. Jadi okey, jadi saya akan jemput semula panelis kita Ustaz Amrullah dan juga Puan Rabitah untuk sesi Q&A. Okey, soalan yang pertama soalan pertama kita ada 5 soalan daripada Encik Muhammad Aizat Mat Gani. Kalau ada PTPTN macam mana tuan-tuan, boleh ke? Okey, berkaitan dengan soalan yang ditanya, kalau ada PTPTN macam mana? Boleh ke? Jadi ini maksudnya nak jadi dealer ke ataupun nak menyimpan? Pertama sekali tuan-puan, okey saya jawab dengan andaian saya lah. Sebab soalan kurang lengkap. Jadi kalau ada PTPTN macam mana? Boleh ke? Pertama sekali, kalau nak jadi penyimpan emas, boleh. Tak kisahlah kita ada apa-apa hutang pun, kita boleh menyimpan emas bersama dengan public gold. Hatta mereka-mereka yang dah bankrupt pun boleh menyimpan emas bersama public gold tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Emas ni dia terkeluar daripada sistem kewangan tuan-puan. Jadi bank tak boleh detect, kerajaan tak boleh detect. Kecuali kita sendiri sahaja yang bagi tahu kepada rakan-rakan kita, kepada sahabat-sahabat kita, kita cakap saya ada emas 100 gram, saya ada emas 500 gram. Kalau kita bagi tahu baru orang tahu. Sebab apa? Tak ada mana-mana kerajaan, tak ada mana-mana institusi yang tahu berapa banyak emas yang kita ada. Okey, untuk yang kedua, contoh kalau ada PTPTN boleh tak jadi dealer? Jadi pertama sekali tuan-puan, nak jadi dealer tak kisah macam mana latar belakang sekalipun, boleh menjadi dealer public gold dengan 3 syarat. Pertama tuan-puan perlu buat belian promosi dealer. Nanti akan diberitahu berapa promotion untuk normal dealer dan juga berapa promotion untuk menjadi priority dealer. Normal dealer dan juga priority dealer ni perbezaan dia dari segi pembelian kita dan juga dari segi insentif kita. Kalau jadi normal dealer dapat 1.0%, kalau jadi priority dealer kita akan dapat 1.5% dari segi keuntungan kita lah. Dan yang kedua kita perlu beli wildcard iaitu RM300 dan dapat percuma RM300 voucher. Voucher ni boleh guna RM200, boleh beli emas ataupun silver di dalam akaun Gap, di dalam akaun public gold, dan RM100 lagi boleh digunakan di dalam PG Mall. Dan step yang ketiga, syarat yang ketiga, tuan-puan perlu join training iaitu PLT dan NDO walaupun sekali tuan-puan dah layak untuk menjadi dealer public gold. Jadi harap jelas jawapan yang saya bagi. Saya serah kembali kepada moderator. Alhamdulillah atas jawapan. Jadi kita ada soalan kedua, saya nak tujukan kepada Puan Rabitah daripada Cik Frederica Dolly Dominic. Soalannya, kenapa kalau kita beli emas fizikal di outright purchase lebih mahal daripada beli di account Gap? Puan Rabitah, silakan. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mr. ke Mrs. ni, Frederick Dolly. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kalau dekat account Gap tu harga berubah setiap pukul 12 iaitu setiap 24 jam. Okey, outright purchase pula, manakala harga outright purchase pula dia berubah harganya setiap 20 minit. Jadi pada ketika harga emas rendah 12.30 malam, so gap tu jadi rendah lah. Macam contoh sekarang ni kan. Sekarang ni saya punya line okey ke tidak? Asal tiba-tiba saya rasa line saya tak okey ni. Saya punya line okey tak moderator? Moderator, saya hilang ke? Saya dengar. Saya ada. Puan Rabitah dengar ke? Saya okey. Boleh dengar. Alright. Okay, so sekarang ni macam contoh outright purchase, macam sekarang ketika ini tuan-puan, kalau tuan-puan tengok buka tuan-puan punya apps harga di Gap adalah 324, tetapi harga di dalam outright purchase harga dia dalam 325 ke 326 per gram. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebabnya apa? Sebab harga untuk outright purchase dia
orang kata apa, berubah setiap 20 minit. Sebab itu Puan Frederica nampak dia mahal. Okey, tetapi pada ketika harga gap berubah di takuk yang mahal, kepada ketika itu contohlah dia berhenti kat 324. Okey, tetapi outright purchase menunjukkan penurunan harga. Kat situ Puan Frederica akan nampak penurunan harga pula dekat outright purchase. So sekarang ni kita tengah nampak kenaikan harga. Sebab tu bila harga berubah setiap 20 minit, kita nampak dia punya perubahan harga tu, kita nampaklah, kita rasalah dia lebih mahal. Okey, sebenarnya kalau Puan Frederica nak lebih untung, Puan Frederica beli, simpan melalui account gap dan withdraw melalui account gap juga. Jadi lebih menguntungkanlah kalau ikut cara macam tu. Kalau rasa macam perbezaan harga tu banyak, so simpan dekat dalam account gap. Kalau rasa perbezaan harga tu tak banyak, boleh terus beli secara outright purchase. Okey, semoga saya menjawab soalan. Okey, jadi kita ke soalan berikutnya. Saya nak ajukan kepada Ustaz Ustaz Allah. Jadi okey, minta producer highlight soalan yang mana satu. Okey, saya ambil je lah, boleh highlight lagi. So daripada Zumba One, bangsa bukan Melayu boleh beli ke? Okey, alhamdulillah, soalan yang sangat-sangat bagus. Jadi macam ni. Sebenarnya siapa yang boleh beli emas ni? Dia semua orang boleh beli emas. Semua orang boleh beli emas. Tak kisahlah bangsa apa sekalipun. Bangsa Melayu ke, bangsa bukan Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa bukan Cina ke, bangsa India ke, bukan bangsa India ke, apa-apa sahaja asalkan yang beli itu ialah manusia, dia boleh belilah. Setakat ni tidak ada apa-apa halangan lagi. Namun kalau warga negara Malaysia ni boleh berdaftar menggunakan IC. Kalau warga negara luar, contoh Indonesia, dia boleh daftar, kalau dia berada di Malaysia, dia boleh daftar menggunakan pasport. Macam tu. Jadi tak kisahlah apa-apa sekalipun, tuan-puan boleh sahaja mula menyimpan emas. Kalau rakyat Malaysia boleh berdaftar menggunakan nombor IC. Kalau bukan warga negara, boleh daftar menggunakan nombor pasport. Sekadar itu sahaja. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, kita ada lagi soalan ini saya nak bagi kepada Warabita semulalah. Daripada Cik Ida Chang. Okay. Jadi di mana khusus kalau mau jana pendapatan emas? Jadi silakan Warabita. InsyaAllah. Hai Ida Chang. Okey, kalau untuk khusus yang nak jana pendapatan emas hanya di Zoom, tak ada masalah. Join je seminar yang diadakan oleh G100. Okey, bila Puan Ida Chang join kita punya dealership, so akan diupdate oleh admin untuk kita punya seminar. Okey, contoh macam PLT, Public Goal Leadership Training, memang every month kita akan ada setiap minggu pertama awal bulan. Okay, lepas tu new dealer orientation. Jadi macam hari ni setiap hari Rabu kita ada G100 Talk Show. Lepas tu bila Puan Ida Chang jadi dealer, setiap hari Ahad kita ada weekly business meeting. Okay, di G100 ni banyak disediakan seminar. Ada yang percuma, ada yang kena bayar. Yang kena bayar tu 1-2 sahaja. Dikompilkan combo iaitu PLT dan NDO. Tetapi yang lain-lain termasuklah talk show, semuanya percuma. Okey, ilmu bisnes dekat dalam G100 ni tak boleh kita dapat dekat luar. Kalau dekat luar ni, kalau ilmu macam ni, banyak kelas macam ni, tuan-puan kena bayar dengan amount yang, orang kata dengan kos yang tinggi. Okey, sebab saya sebelum join G100 ni, saya pernah join bisnes dekat luar negara, tiba-tiba luar negara dekat kelas-kelas bisnes lah. Okey, saya pernah habis ribuan ringgit juga, okey, untuk kelas-kelas bisnes, disebabkan nak dekat dengan saya punya guru tu sanggup bayar ribuan ringgit. Okey, sekarang kita ni dengan kita punya tuan mentor WGC tu, umpama kita boleh dekat one to one kan, boleh cakap, boleh tanya, dan semua yang keluar daripada mentor kita tu semuanya precious, bukan precious metal
apa nama dia, macam belian dia punya jawapan-jawapan tu. Sebab tu Tuan Puan kena rajin hadir. Penat pun kan, buka je lah speaker dengar. Benda-benda macam tu kena hadir. So Puan Ida Chang nak menjawab soalan Puan Ida Chang ni, dia seminar banyak akan tahu sebab kita sentiasa disediakan jadual. G100 punya team akan sediakan jadual setiap bulan apa aktiviti yang kita ada. Antara kita ni rajin dengan tak je nak hadir. Okay, mesti you happy dengar sebabnya satu je yang kita kena bayar, yang lain semua free. Okay, saya kembalikan kepada moderator. Okey, terima kasih Puan Revita atas jawapan. Jadi harap semua soalan yang kita dah ajukan tadi dapat jawapan yang sebaiknya. So setakat ni lah soalan yang kita boleh ambil masa ni. Dan tuan-puan, soalan-soalan yang lain tuan-puan boleh ajukan kepada mereka yang menjemput tuan-puan hadir ke program malam ini, ataupun kalau yang sudah menjadi penyimpan emas boleh bertanya kepada introducer ataupun upline FMD tuan-puan. Jadi sekarang sebentar lagi kita akan program Faisal dan juga Lucky Draw. Jadi bagi tuan-puan yang belum berdaftar untuk Lucky Draw kita malam ni, saya amat syorkan daftar sekarang sebab kita nak run Lucky Draw sebentar lagi. Sambil-sambil kita tunggu tuan-puan daftar, kita main selingan video dulu. Silakan Jitek. Okey, alhamdulillah kita dah saksikan keindahan dan kecantikan gold bar 50 gram. Jadi mesti kita tak sabar-sabar nak dapatkan di tangan kita. Jadi sekarang